Adab memang sangat penting, ya. Baik dalam tarekat maupun di luar tarekat. Kepentingannya disebut oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, la ilma liman la adaba lahu walau kana aliman. Tak ada ilmu bagi orang yang tidak ada adab, sekalipun dia alim. Tidak ada ilmu bagi orang yang tak ada adab, sekalipun dia alim. Jadi bila tak ada ilmu, amal pun tak ada. Maknanya amal pun rosak. Sebab itu sangat penting. Seorang alim, dia tak ada adab. Nabi kata, macam tak ada ilmu. Bila beramal, amalnya tanpa ilmu. Nampaknya alim, betul ilmunya, tapi bila tak ada adab, dia dikira tak ada ilmu. Bila beramal, amal tanpa ilmu. Amal tanpa ilmu tak sah, tak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah adab sangat penting, ya. Di zaman Rasulullah SAW, para sahabat pun sangat menjaga adab. Dan adab kita ini dalam tarekat bolehlah kita bahagikan kepada 3 bahagian. Pertama, adab sesama jamaah. Kedua, adab terhadap guru. Ketiga, adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adab sesama jemaah ini adalah anak tangga yang menyampaikan adab kepada guru. Adab kepada guru adalah anak tangga yang menyampaikan adab kepada Allah. Jadi kalau seorang itu tak jaga adab dalam jemaah, tak ada tangga untuk sampai kepada adab guru. Seterusnya tak boleh sampai kepada adab terhadap Allah. Jadi adab, menjaga adab sesama jemaah itu asas. Tuan-tuan boleh ceklah macam mana tuan-tuan jaga adab sesama jemaah. Zaman Imam Ishaq dulu, jemaah Imam Ishaq itu ada berkelompok-kelompok. Kelompok sana, kelompok sini. Jadi tiap-tiap kelompok itu macam sukar nak menerima kelompok yang lain. Asyik kelompok A menyalahkan kelompok B, kelompok B menyalahkan kelompok C. Begitulah seterusnya. Sehingga ada kelompok yang tak suka kalau Imam Ishaq itu ada murid yang pandai dalam agama, tak senang hati. Dan mereka nampaknya baik di bawah pimpinan Imam Ishaq, tetapi Allah saja yang tahu ya macam mana hati mereka ketika mereka berdepan dengan kumpulan-kumpulan ini. Sehingga bila Imam Ishaq meninggal dunia saja,
Saya diminta oleh kumpulan-kumpulan ini supaya menyatukan. Bila usaha saya mulakan, saya rasa memang tak boleh nak dibetulkan. Saya berhenti setakat usaha saya yang pertama saja. Jadi kalau adab sesama jemaah dah macam tu, macam mana adab terhadap guru? Tak ada tangga untuk sampai kepada adab guru. Tak ada tangga untuk sampai kepada adab terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam-macam masalah ya. Masalah-masalah yang tidak sepatutnya jadi masalah dijadikan masalah. Tidak bertegur sapa. Ya, kecam mengecam, sindir menyindir, rendah merendah, hina menghina. Padahal dalam satu jemaah sehingga ada individu tertentu dalam di kalangan murid Imam Ishaq yang tak disukai, dibenci, didengki, dan macam-macam lagi. Nah, jadi adab ni sangat penting, sangat penting. Sehingga sekarang ulama kata adab dulu baru ilmu. Bila kita tuntut ilmu, adab dulu, baru cari ilmu. Kalau cari ilmu tanpa adab, ilmunya nanti hilang. Kemudian pergilah kepada adab ketika bersolok. Adab bersolok memang kena bom atom, hancur berkecah. Kalau bercakap itu bukan cakap bercakap dia. Bukan cakap bercakap. Bukan setakat berbual, bersembang. Apa makna sembang? Bersembang panjang. Dan ada kaki-kaki sembang. Sehingga kalau kita tengok, ini sorok apa? Dekat bilik ketuk pun bersembang, dekat bilik masak pun bersembang, dekat bilik makan pun bersembang, sembang panjang. Dekat apa itu dewan solat pun bersembang. Ada pula yang makan dalam kelambu. Badannya dalam kelambu, dia takut dalam kelambu, kepalanya dikeluarkan, makan macam itu. Kalau makan di sebelah kelambu itu biasa, macam tak salah. Yang mereka rasa kalau makan dalam kelambu. Jadi badannya dalam kelambu, kepalanya di luar. Dia kata makan di luar kelambu. Ada yang bawa handphone, ada yang bawa laptop, untuk mendengar kuliah-kuliah di luar, melihat itu, melihat ini. Jadi adab dalam sorok ni pun dah kira hancur lah, kena bom atom. Susah nak dibetulkan. Di sini ada jemaah yang peka mengingatkan, sudah dibenci pula. Jadi adab
sesama jemaah ni sangat penting. Kalau kita tak jaga, adab terhadap guru pun takkan dapat kita jaga. Kita seterusnya tak akan dapat menjaga adab kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adab kita sesama jemaah tidak boleh benci membenci, dengki mendengki, kata mengata. Itu tidak boleh. Tidak boleh tajassus. Tajassus ini disebut dalam Quran, wala tajassasu ba'dukum bi ba'din, tajassus. Misalnya, maka semalam kau pergi cipuan dia, dia aku tak, ini tajassus. Enggak kata, oh, habislah engkau lumat. Engkau lumat dikutuk-kutuk. Ini tajassus. Yang menanya itu salah, yang menjawab pun salah. Adab salah. Jawabnya ya, tak ada apa-apa. Okey dia. Dia puji-puji engkau lah. Dia puji-puji engkau kawan yang baik. Okey lah. Ini cerita satu ditambah-tambah. Ini tajassus tidak boleh. Kadang-kadang melalui telefon. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Semalam awak pergi tak tawajuh Kak Budi pergi? Awak dengar tak simpulan cakap apa? Tak ada lah. Iya ke? Sampai orang ni cakap, oh adalah dia cakap begini-begini tentang awak. Itu tajassus. Hukumnya apa? Haram. Yang bagi maklumat haram, yang minta pun haram. Harus tak. Pasal ini, handphone ni senang untuk tajassus. Jadi kena jaga ya. Sekalipun kawan itu cakap begini-begini, cakap yang buruk, kita cakap tak ada apa, dia elok saja. Saya tengok dia berzikir, okey lah. Ini tidak nak cerita betul, betul lah, teruklah awak di lanyak. Sampai cek apa yang dia tak sebut. Oh memang ada itu nanti bergaduh lah. Itu tidak boleh ya. Jadi kalau ada macam itu, adab mereka terhadap guru ada tak? Tak ada. Adab terhadap guru habis hancur. Walaupun dia nampak, oh bukan main lagi tunduk di depan guru, cium tangan, tapi tak ada. Ini tak pernah saya sebutkan ya. Tapi memang macam tu ya. Kita mesti jaga adab sesama jemaah. Jangan kita benci membenci, kutuk mengutuk, korek-korek rahsia antara satu sama lain. Tak boleh. Dulu ada ya, memang dah biasa. Siapa yang datang lambat, tabajuh dah habis, baru datang, kena kutuk lah. Macam-macam gelaran diberi ya. Itu sebenarnya tak boleh. Tak boleh. Sekalipun setiap tabajuh dia memang datang lambat, nasihatkan dah. Apa masalah awak datang lambat selalu? Oh tadi gini, hari itu rosak kereta. Mungkin nasihat dia baik-baik. Oh dia tidur dulu, dah tidur, terlajak tidur. Bangun-bangun dah pukul 8.30, kalang kabut.
Mengadu domba, tajassus ini tidak boleh. Jagalah betul-betul. No. Sebab itu selalu digerakkan ikhwan. Ikhwan. Kalau dalam tarekat ini selalu digunakan ikhwan. Ikhwan kami. Ikhwan mana saudara kami. Dalam agama Allah, dalam tarekat, dalam usaha mencari keridhaan Allah. Jadi kena jaga. Kalau tak jaga, rosak adab kita sama jemaah. Adab kita pada guru pun rosak. Bila rosak, adab kita dari Allah pun rosak. Jadi yang paling baik, langkah yang paling baik, bila ada rakan bertanya pada kita, tajassus, korek-korek rahsia, kita cepat-cepatlah tutup. Tak ada apa, dia baik je. Dia, memanglah saya pergi kedai makan tu berdua, dia belanja aku, tapi dia tak ada sentuh pun nama Allah. Jadi yang dengar pun okey, yang bercakap pun okey. Tapi kalau sebaliknya disampaikan betul, teruklah awak, dia begini-begini, tambah lagi pula tu. Jadi saya fikir tuan-tuan dan perempuan fahamlah adab sesama jemaah. Bantu-membantu, tolong-menolong, puji-memuji, jangan sebaliknya. Kedua, adab terhadap guru. Adab terhadap guru ni itulah bergantung pada macam mana kita jaga adab terhadap jemaah. Kalau kita betul adab kita terhadap jemaah, insya-Allah adab terhadap guru betul. Kalau adab kita terhadap jemaah sudah salah, sudah rosak, memang tak boleh sampai. Tadi saya bacakan ayat 2 surah Al-Hujurat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum sawta fawqa sawtin nabi. Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu tinggikan suara kamu melebihi suara Nabi. Katalah suara Nabi itu 5, volumenya kita 6. Tak boleh. Suara guru itu 5, kita 7. Tak boleh. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din. Nadanya pula tak boleh lebih daripada nada guru kita. Selalu kan kita cakap-cakap sama kita seperti kita, nada kita keras, jadi nadanya itu pun tak boleh melebihi nada guru. Seperti sahabat bila bercakap dengan Nabi, kalau Nabi cakap apa itu baik, nadanya baik, tenang, tak bolehlah sahabat bernada garang. Mana boleh ya Rasulullah? Ada tak sahabat itu? Pada pikiran saya tak boleh ya Rasulullah. Itu nada hebatnya. Contohnya, bila Rasulullah menandatangani perjanjian Hudaibiyah, Sayyidina Umar tidak senang hati.
Sayyidina Umar teguh bukan dengan nada yang keras, dengan cara sindiran. Ya Rasulullah, bukankah kita ini orang mukmin ya Rasulullah? Rasulullah kata, wahai Umar, betul kita orang mukmin. Tapi aku ini pesuruh Allah. Aku buat apa yang Allah suruh. Tidaklah Sayyidina Umar, ya Rasulullah, kita kan orang mukmin, kenapa kita terima perjanjian ni untungkan orang-orang Yahudi? Tak ada macam tu Tapi penulis-penulis sejarah orientalis, dia cakap sebaliknya. Sayyidina Umar garang. Sayyidina Umar tak setuju, membangkang kuat. Itu ditambah-tambah oleh ahli sejarah Barat untuk memburukkan Islam. Itu yang kita baca. Itu yang kadang-kadang diguna oleh murid Imam Ishaq. Sayyidina Umar garang, saya garang. Ini kata Tuan Guru seperti Sayyidina Umar. Betul ke? Sayyidina Umar tidak pernah bercakap dengan nada yang kasar di depan Nabi, tak pernah. Kalau Sayyidina Umar bercakap dengan nada yang kasar, yang keras, yang kasar, tentulah Sayyidina Umar melanggar perintah Allah tadi. Wala tajharu bihi bil qawli kahjahri ba'dikum li ba'din. Kalau sama kita bolehlah, sama Rasulullah, sahabat tak buat, begitulah. Murid-murid tak boleh bernada lebih daripada nada guru. Akibatnya apa? Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Nanti amal-amalan kamu, pahala-pahala kebaikan amalan kamu dibatalkan oleh Allah, di-cancel oleh Allah, sedangkan kamu tak tahu. Segala amal baik kita tu pahalanya dia apa? Dipadam oleh Allah. Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun, sedang kamu tak sedar. Maknanya adab sahabat terhadap Rasulullah itu sangat penting, boleh membatalkan amal. Itu juga kalau seorang murid itu bercakap kasar dengan guru, boleh batal amal. Bukan main-main. Antah batal a'malukum. Setengah ahli tafsir menafsirkan antah batal a'malukum, maknanya maka terhapuslah pahala amalan kamu. Sembahyang kita, puasa kita, zakat kita, pahala-pahalanya semua batal, terpadam, dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan perkara kecil adab ni. Perkara yang besar. Adab terhadap guru diambil asasnya adab sahabat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu asasnya. Tapi untuk menjaga adab terhadap guru, kita mesti jaga adab terhadap sesama jemaah terlebih dulu. Bila kita tak boleh jaga adab sesama jemaah, habislah. Kita tak akan dapat, tak akan berjaya menjaga adab terhadap guru. Bila ini berlaku, adab terhadap Allah pun kita tak boleh lakukan, hancur kita. Adab sahabat terhadap Rasulullah antara lain yang penting tak boleh bantah. Tak boleh bantah. Kan ada seorang sahabat yang membantah
nasihat Rasulullah yang selalu dikenali dengan Abu Sa'labah. Sangat miskin. Diminta Rasulullah doakan supaya dia dapat jadi orang kaya. Desak. Akhirnya Rasulullah doakan jadi kaya. Kambing yang banyak, untanya banyak. Akhirnya tak disemayang, berjemaah di masjid. Bila dah banyak harta, nak zakat pun tangguh. Bila ada orang ingatkan, wahai Abu Sa'labah, bayarlah zakat pada Rasulullah. Nantilah aku tahulah benda ni. Kau tak usah sibuk. Agaknya gitulah. Akhirnya Rasulullah meninggal. Bila Rasulullah meninggal, semasa pemerintahan Abu Bakar, dia nak bayar zakat. Abu Bakar kata, Rasulullah tak mau ambil zakatmu, takkan aku nak ambil. Itulah. Tapi orang Wahabi marah ya. Ini tak berlaku, ini direka-reka ni. Tak ada sahabat macam tu. Orang Wahabi, ulama Wahabi, dia kata tak ada. Mana ada sahabat macam tu, tak ada. Itu cerita-cerita dongeng je. Fitnah je dengan Abu Sa'labah. Di zaman Imam Ishaq juga ada murid-muridnya yang dia lawan cakap Imam Ishaq cara senyap. Antara lain apa? Senyap-senyap ya, dia belajar tekad lain. Itu tak salah adab besar ya. Ada 5 orang murid Imam Ishaq, kira dah berumur lah ya, umur 60-an, 70-an. Pakat-pakat cari guru lain. Alasannya apa? Kita dah lama lah jemu lah dengan Imam Ishaq ni. Ibarat makan dadah dah tak ada apa itu, tak ada kek lagi. Dia orang cakap gitu jumpalah seorang guru yang belajar. Akhirnya rahsia mereka diketahui oleh Imam Ishaq. 5 orang ni namanya disenaraikan. Imam Ishaq keluarkan satu surat, 5 orang tersebut bukan murid saya. Akhirnya jadi masalah ya. Tarekat yang baru diikut pun tak jadi, nak balik semula kepada Imam Ishaq pun Imam Ishaq tak terima, dan akhirnya tak bertarekat. Adalah satu kesalahan besar ya, bagi seorang murid apabila dia dengar. Sekarang pasal YouTube ni senang kan, dia tengok satu saran seorang guru ya, yang best lah guru ni, tak macam guru kita. Cakap itu pun tak boleh. Itu akan menjatuhkan merosakkan adab dia. Pernah berlaku di zaman awal Islam ni, seorang guru dengan murid-muridnya. Guru ini tahu di daerah itu didatangi oleh seorang alim besar. Jadi kata guru tarekat ini, alim besar itu dah datang ke sana, kamu pergilah belajar sana. Dia itu sangat baik, sangat masyhur ya, begini, kamu pergilah. Ada tak murid yang pergi? Tak ada. Padahal suruh. Ini suruh acah je katanya. Memang suruh, pergilah. Tak ada seorang pun. Ini baru tengok kat YouTube,
Weh, bagus betul lah kalau dia ni jadi guru aku. Boleh tak itu? Tak boleh. Pernah berlaku saya ketika jadi imam, saya baca awal surah Baqarah. Walladzina amanu bima unzila ilaika ma unzila min qablik. Bima tu patutnya panjang lah. Ada berapa harkat saya kurang panjang. Jadi seorang murid saya yang belajar tajwid ni, lepas solat dia jumpa saya, Tuan tadi baca bima unzila ilaika tu, bima tu kurang panjang lah. Kata saya, terima kasih lah. Dan hati saya, macam mana murid ni nanti? Betul Sekarang ni dia tak bertarekat tu. Saya tak ikut, mana-mana tarekat tak ikut. Rosak. Padahal apalah salahnya tu? Tegur, baik tak boleh. Dalam adab murid terhadap guru disebutlah, man qala li shaykhihi limadha lam yuflih abada. Siapa yang bercakap, seorang murid yang bercakap pada gurunya, Tuan, kenapa Tuan buat macam ni? Murid tersebut tak akan berjaya selama-lamanya. Katalah, Tuan, kenapa Tuan buat rumah ketuk atas tu besar sangat? Biasa kan? Tak boleh. Lam yuflih abada. Kenapa pula biliknya besar-besar? Berapa Tuan kecil-kecil kan boleh? Boleh tak? Tak boleh. Kenapa atapnya tak berkilat macam kola-pilah tu? Boleh tak? Tak boleh. Man qala li sayfihi limadha lam yuflih abada. Kalau lintasan-lintasan hati saja pun, sepatutnya cepat-cepat kita istighfar. Apatah lagi berpakat-pakat. 3-4 orang murid berpakat-pakat, bincang-bincang. Zaman Imam Ishaq ada murid Imam Ishaq ada 8 orang tabligh. Bila dia bersolok, mereka ni bersolok, bincang-bincang. Bincang apa? Pakaian Imam Ishaq, bacaan semayang. Karena Imam Ishaq pakai kopiah putih macam saya ni. Ketika semayang, dia pakai baju dengan pendek, serbannya dililitkan di dada. Orang tabligh ini lengkap dengan apa? Dengan jubah. Jadi mereka bincang-bincang. Satu malam, lebih kurang pukul 3 ke 4 pagi, mereka ni keluar, lari daripada rumah suluk. Mereka fikir tak ada orang tahu, tapi ada murid-murid Imam Ishaq yang sedar, yang tahu. Apa kata Imam Ishaq? Biarkanlah. Biarkan. Orang ini tak akan berjaya, karena mereka sudah berguru dengan Imam Ishaq, sudah bersuluk 5-6 hari, mereka lari. Samalah kalau Ashabul Kahfi lari daripada guru. Macam mana? Allah perintah, fa'u ilal kahfi yansur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa.
Jadi kita tak boleh mempertikaikan. Ya. Jadi macam mana tak boleh tegur ke? Guru salah tak boleh kita tegur ke? Kan wajib tegur. Boleh ditegur, caranya bukan macam itu. Caranya dengan penuh adab. Caranya macam mana? Kita ambil wuduk, ya. Kita solat taubat sebab hajat, berdoa, ya Allah, Engkau berilah hidayat pada guru aku, kerana aku nampak dia salah. Engkau bagilah hidayat aku, jangan-jangan aku yang salah. Macam itu cara dia, ya. Tak boleh kita jumpa, Tuan, tadi saya rasa Tuan dah begini-begini, tak boleh, ya. Ada seorang murid saya, seorang ustaz di Kota Baru, di Kuala Terengganu. Saya syarah macam ni, saya salah sebut ni, kita cakap dalam syarah ni. Summa qassat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarati aw asaddu qaswa wa inna minal hijarati lamma yatafajjaru minhu ma wa inna minha lamma yahbitu min khasyatillah. Saya baca ayat ni, ada kalimat situ, summa qassat qulubukum min ba'di dzalika. Dia terus cakap dengan saya, Tuan itu salah tu. Sepatutnya summa qassat qulubukum min ba'dihi, bukan min ba'di dzalik. Ialah saya baca spontan, kan? Salah dah, tersilap. Padahal itu kecil saja, kan. Dia terus cakap dia. Hati saya tu, macam mana ustaz ni? Betul. Boleh katakan itulah kali terakhir dia datang, lepas tu dia hilang. Usaha dia menterjemah kitab Hikam tak berjaya. Padahal pada masa itu dia dah cerita dengan saya, sudah dihantar ke percetakan dan dalam percetakan. Sampai sekarang tak ada. Ya. Dan dia ni ustaz ni akhirnya tak ikut tarekat. Jadi kalau kita dengar salah macam itu guru kita diam saja. Ya. Kita sembahyang taubat, sembahyang hajat, doa, ya Allah, tadi tuan guru aku dah salah baca min ba'di dzalik, supaya sepatutnya min ba'di engkau hidayatkan dia, ya Allah. Macam tu. Oh, kalau itu susah sangat, ya, jaga adab dari guru. Bukan susah, tuan-tuan. Sabarlah sikit. Kalau marah pada guru, macam mana? Apa tuan guru ni tak konsisten? Hari itu suruh saya buat, tapi jauh ini pula orang lain. Ini berlaku pada Imam Ishaq. Dia disuruh buat tawajuh. Dalam 2-3 bulan Imam Ishaq ganti murid lain, suruh buat tawajuh. Jadi dia marah. Kenapa Imam Ishaq locak-laciknya? Kali suruh saya, sekali sekarang orang lain suruh buat tawajuh. Betul tak? Nah, ini memang hebat. Ini berlaku betul. Marah, menghina, yang merendah-rendah guru memang tak boleh sembahyang. Jadi kalau kita dah tercakap, macam mana kita istighfar lah. Astagfirullah, ya Allah, Engkau ampunkan aku sudah bercakap-cakap mempertikaikan guru aku. Engkau ampunilah, ya Allah, berilah hidayah kepada aku. Jadi kalau kita jaga adab kita terhadap guru, insya-Allah kita boleh jaga adab kita terhadap Allah, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa dia adab kita terhadap Allah? Tadi saya dah sebut. Ada berapa perkara? 4. Pertama, ingat namanya. Kedua, ingat wujudnya. Ketiga, ingat uluhiyahnya, keagungannya. Sehingga hati kita khaufan, takut.
Dan keempatnya, ingat sifat-sifat kesempurnaannya, rububiyahnya, sehingga hati kita jadi tenang, bergantung harap kepada Allah yang sempurna, tenang. Dalilnya ayat 56 surah Al-A'raf. Wad'uhu khawfan wa tam'a. Dalam bentuk amalnya Allah, Allah, Allah. Ingat wujudnya, ingat jadal dan jamal, uluhiyah dan rububiyah. Dalam hidup kita 24 jam. Jadi kalau adab kita di bawah itu, oleh jemaah betul, adab kita oleh guru betul, insya-Allah baru adab kita dari Allah itu betul. Kalau tidak, tak betul. Tak betul itu maksudnya macam mana? Tak boleh. Padahal 4 perkara ingat namanya Allah, Allah. Bila sebut Allah, tentulah sengaja ingat wujudnya. Karena semua yang wujud ni fenomena wujudnya. Alam semesta ini yang begini hebat, begini besar, fenomena uluhiyah dia, keagungannya. Semua kejadian lengkap, sempurna. Daripada sekecil-kecilnya, ya semua sampailah sebesar-besarnya, sempurna, tak ada cacat celanya. Itu rububiyah dia. Jadi saya fikir setakat itu saja, ya, yang untuk peringatan kita semua. InsyaAllah apa ni adab masa suluk itu, terutamanya ada percakapan, adab-adab lain saya akan tulis secara detail. Dan kita insyaAllah kita akan sebut dalam kuliah-kuliah. Kalau tak saya pun ustaz-ustaz lain boleh sebut, tapi saya akan tulis. Kalau masa suluk, orang yang paling ramah sekali, boleh tak digunakan keramahan dia? Boleh tak? Tak boleh. Orang yang paling ramah sekali, patutnya paling tak bercakap sekali. Ini yang masalah ni, orang paling ramah, ya? Paling ramah. Akhirnya dia apa? Ngobrol. Apa lagi? Ya, tak sudah-sudah, masa makan cakap, nak makan cakap, basuh tangan cakap, tengah makan cakap, lepas makan cakap, jalan nak masuk kelambu cakap, keluar kelambu cakap, ambil air pun cakap saja. Sedangkan masa bersuluk itu untuk zikir, ditukar dengan cakap. Kalaulah ada catatan cakap dia dengan zikir dia, tak tahulah mana lebih banyak. Sembang, sembang lah. Saya fikir istilah yang kita gunakan sembang. Sembang pun tak putus-putus, ya. Kalau yang rajin kerja tu kan? Yang rajin zikir? Buat kerja tu kan? Buat kerja. Rajin buat kerja, okey. Kalau dia memang tugas dekat dapur, dia zikir juga. Sambil kerja tu dia boleh zikir. Bukan tak boleh. Sambil masuk sayur dalam hati Allah, Allah, Allah. Bukan tak boleh. Tapi yang saya, Allah, siapa beli sayur ni? Dia busuk lah. Lain kali jangan suruh dia lah. Hari itu orang busuk ni. Memanglah dia tu tambahlah. Tapi tak ada orang lain. Dia saja yang apa ni, wakil tua yang boleh pergi pasar. Sambung lagi. Patutnya senyaplah. Ingat saja nak komen senyap. Ini suruh ganti Allah, Allah, Allah. InsyaAllah sayur yang busuk tu nanti sedap. Betul tak? Pergi pula siapa?
Siapa beli sayur ni sedap lah, tak macam biasa. Ada tak bila busuk sedap? Apa dia? Ubi. Kalau orang Jawa, di tanah Jawa sana, ubi itu dicabut memang dibusukkan. Setengah busuk baru dikupas, dibuat satu jenis makanan. Ubi setengah busuk. Kalau ubi biasa tak jadi. Siapa Jawa dia tahu lah. Orang Jawa macam taat mungkin tahu lah. Cukup lah ya. Sekat ni saja. Wallah alam. Ada lagi nak tanya? Ada lagi nak tanya? Maaf Tuan, bagaimana dalam bersolo kita membaca Quran tanpa izin? Semua tidak boleh. Baca Quran tak boleh. Apa saja ilmu tak boleh dibaca. Imam Ghazali tegaskan begitu. Tak boleh baca Quran, tak boleh baca hadis, tak boleh baca buku-buku. Berhenti semua. Berhenti semua. Sepatutnya syarahan pun tak boleh. Tapi hari itu terpaksa, dan saya pun tak bagi orang-orang baru dengar. Tapi saya pun dah silap. Ada orang-orang baru juga, dia tak boleh dengar di depan saya. Dalam kelambu dia buka laptop dia. Ada. Ini laptop pun tak boleh bawa dalam masuk kelambu, handphone pun tak boleh. Baca Quran tak boleh. Tak boleh sama sekali. Pasal apa? Bila kita baca, kita ajak roh kita keluar. Sedangkan solo ini nak ajak roh kita ke dalam, melihat alam malakut. Faham tak? Semakin kita banyak zikir terus, sebab itu kejam mata. Kejam mata ini membantu roh kita mandang ke dalam. Bila kejam, ini membantu. Membantu pandangan kita ni, ajak roh kita pandang keluar. Itu sebab masa zikir kena kejam. Baca apa itu katam tu pun kejam juga. Sebab Rasulullah kan ajar Sayyidina Ali. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah salasata marratin mughmidan ainaihi. Memejamkan dua mata. Rafi'an sautahu wa ali yasma. Ini baca Quran memang tak boleh. Siapa kaki baca Quran kena berhenti. Habis kalau dia hafal pun tak boleh. Maknanya 10 hari itu kena berhenti dulu lah. Ini time 10 hari ini untuk zikir Allah, 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 Allah. Ulun zikir. Tinggalkan yang lain. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilahi tabtila. Sebut Allah, Allah, Tuhan kamu, Allah, Allah. Tabtil kepadanya dengan tabtil yang sempurna. Tinggal semua Allah saja, Allah, Allah. Ini tabtil lah. Sempurna. Wadhkur isma rabbika bukhratan wa asila. Sebut dan ingatlah nama Tuhan kamu Allah sepanjang masa, siang dan malam. Itu ada semua dalilnya. Ada lagi? Tak ada. Sekarang ni lah kita solat. Lepas tu kita baca ayat 33 dan tawajuh. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.